Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada sesi kita hari ini kita akan mengupaskan hadis nombor 106 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-106 masih lagi berkaitan dengan bab berjalan di hadapan orang yang sedang melaksanakan salat. Hadis ke-106 berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada qamazani faqabattu rijlaya fa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Yang artinya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua-dua kakiku berada di kiblatnya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam bersujud, baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuhku. Lalu aku menarik kedua-dua kakiku, dan jika baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka aku menjulurkan kembali. Rumah waktu itu belum ada lampu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi hadis ini diceritakan ataupun diriwayatkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita lihat ni antara sahabat yang banyak jasanya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah isteri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia menghabarkan kepada kita, dia meriwayatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang berlaku dekat dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita berterima kasih kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meriwayatkan, menceritakan kepada kita perkara-perkara yang berlaku dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat dimanfaatkan oleh para ulama yang datang terkemudian. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata yang satu ketika dia tidur dekat hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat dan isterinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang berbaring, sedang tidur dekat hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dekat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana bilik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah bilik yang tak besar. It's not spacious. Oleh kerana kawasannya, tempatnya tak besar, maka di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dan di situlah juga tempat mereka tidur.
Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berbaring manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan solat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyentuh tubuh isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuh tubuh Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha akan menarik kedua kakinya. Kenapa dia tarik kedua kakinya? Untuk berikan peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk rakaat yang seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha dia menjulurkan kembali kakinya. Ini menunjukkan yang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan rumah yang besar. Ini menunjukkan yang bilik isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu bilik yang besar. Dan diceritakan juga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pada ketika itu rumah mereka pada ketika itu belum ada lampu. Jadi inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Pertama sekali, kata para ulama, boleh tidur terlentang di hadapan orang yang sedang mendirikan salat jika ada keperluan. Antara contoh yang diberikan oleh para ulama adalah kalau memang tempat tu sempit, bilik tu sempit, tak besar, itulah tempat digunakan untuk berehat dan itulah juga tempat yang digunakan untuk mendirikan salat. Jadi kata para ulama, kalau tempat tu tak besar, tempat tu sempit, kecil, dan tempat itu digunakan untuk salat dan juga digunakan untuk berehat, tak menjadi masalah kalau sekiranya seseorang itu dia tidur, dia berbaring, dia terlentang dekat hadapan orang yang sedang mendirikan salat, kalau tempat tersebut adalah tempat yang kecil. Yang kedua, wanita yang terlentang di hadapan orang salat tidak membatalkan salat. Jadi pengajaran yang kedua yang boleh diraih daripada hadis ni, wanita yang terlentang, wanita kat sini maksudnya isteri lah. Isteri yang berbaring dekat depan suaminya yang sedang mendirikan salat, itu tidak membatalkan salat. Sebagaimana kalau isteri yang sedang mendirikan salat, suaminya pula yang berbaring kerana tempat tu kecil, maka itu juga tidak membatalkan salat. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, para ulama berbeza pandangan mengenai isu menyentuh wanita, sama ada wuduk batal ataupun tidak. Penyentuhan, bersentuhan antara jantina yang berbeza. Lelaki kalau sentuh wanita, wanita kalau sentuh lelaki. Adakah perbuatan ini membatalkan wuduk? Ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di sana ada sekurang-kurangnya 3 pandangan di kalangan para ulama dalam isu ini. Pandangan pertama di kalangan para ulama mengatakan yang kalau kita sentuh berlainan jantina, itu membatalkan wuduk. Lelaki kalau sentuh wanita, wuduknya batal. Wanita kalau sentuh lelaki, wuduk kedua-duanya batal. Dan itu merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia strict dalam isu bersentuhan ni antara jantina yang berbeza. Para ulama Syafi'i berpandangan bersentuhan antara lelaki dengan wanita, yang menyentuh dan yang disentuh batal wuduknya. Dan yang dimaksudkan dengan sentuh dekat sini adalah bersentuhan dalam keadaan tidak berlapik. Maksudnya skin to skin. Jadi kalau tangan seorang lelaki menyentuh kulit seorang wanita, batal kedua-dua, wuduk kedua-duanya. Sama juga seorang wanita, kalau tangannya menyentuh kulit seorang lelaki, batal wuduk kedua-duanya, yang menyentuh dan yang disentuh.
Itu merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i mempunyai pandangan yang kedua dalam isu ini. Pandangan kedua dalam isu ini mengatakan orang yang menyentuh wuduknya batal. Orang yang disentuh wuduknya tak batal. Jadi pandangan ini juga wujud di kalangan para ulama kita. Pandangan ketiga di kalangan para ulama mengatakan bersentuhan yang dimaksudkan membatalkan wudu adalah bukan sekadar sentuh kulit ke kulit antara lelaki dengan wanita. Tapi bersentuhan yang membatalkan wudu yang dimaksudkan adalah berlakunya hubungan sebadan antara suami dan isteri. Dan ini merupakan pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang seterusnya dalam isu ini mengatakan bersentuhan kalau diiringi dengan nafsu syahwat itu membatalkan wudu. Adapun kalau bersentuhan tidak diiringi dengan nafsu syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Jadi boleh saya simpulkan, isu tentang bersentuhan antara seorang lelaki dan seorang wanita tanpa berlapik, di sana ada sekurang-kurangnya 4 pandangan. Pandangan pertama kata batal. Yang menyentuh batal wuduknya, yang disentuh batal wuduknya. Pandangan kedua membezakan antara orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh. Orang yang menyentuh, wuduknya batal. Orang yang disentuh, wuduknya tidak batal. Pandangan ketiga mengatakan bersentuhan semata-mata antara lelaki dengan wanita tidak membatalkan wuduk. Kerana bersentuhan yang membatalkan wuduk yang dimaksudkan adalah hubungan sebadan. Dan yang keempat, pandangan keempat di kalangan para ulama mengatakan bersentuhan yang membatalkan wudu adalah bersentuhan yang diiringi dengan rasa nafsu syahwat. Itulah yang membatalkan wudu. Adapun bersentuhan yang tidak diiringi dengan nafsu syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu merupakan 4 pandangan di kalangan para ulama. Kita di Singapura ini rata-rata kebanyakan ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan mazhab yang paling strict dalam isu penyentuhan. Mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada pandangan pertama mengatakan yang menyentuh dan yang disentuh membatalkan wudu. Jadi dalam isu ini, oleh kerana para ulama kita berbeza pandangan, ada keluasan. Ada keluasan dalam hal ini. Kalau sekiranya seorang Muslim lebih cenderung kepada pandangan pertama, silakan. Dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya seorang Muslim lebih cenderung kepada pandangan para ulama yang muktabar yang lain, kerana convince, kerana yakin dengan hujah-hujahnya, tidak menjadi masalah bagi Muslim tersebut untuk berpegang dengan pandangan itu. Jadi para ulama berbeza pandangan mengenai isu menyentuh wanita. Dalam hadis tadi kita lihat, Nabi SAW, bila Nabi nak sujud, Nabi SAW akan menyentuh tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para ulama yang mengatakan solat tersebut, wuduk seseorang itu tidak batal dengan menyentuh jantina yang berbeza. Salah satu sandaran mereka adalah hadis ini. Mereka mengatakan, Nabi SAW bila nak sujud, Nabi sentuh tubuh isterinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila Nabi SAW sentuh, Nabi carry on dengan solatnya. Nabi teruskan solatnya, Nabi tak batalkan solat. Kata segolongan ulama, kalaulah penyentuhan antara lelaki dengan wanita membatalkan wudu, kalaulah bersentuhan antara suami dan isteri membatalkan wudu, nescaya apabila Nabi SAW bersentuhan dengan tubuh isterinya Aisyah radhiyallahu anha tatkala dia nak sujud, dia terpaksa batalkan solat kerana wuduknya batal. Tetapi oleh kerana persentuhan itu tidak membatalkan wuduk seseorang, maka itulah Nabi SAW meneruskan solatnya. Itu sudut pandangan yang pertama.
Sudut pandangan yang kedua pula mengatakan barangkali Nabi SAW ni bila Nabi nak sujud, Nabi bersentuhan dengan tubuh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, barangkali di sana berlapik. Nabi tak sentuh skin to skin. Barangkali Nabi menyentuh pakaian Aisyah radhiyallahu anha dan menyentuh pakaian bersentuhan dengan the opposite gender, jantina yang berbeza dengan adanya lapik itu tidak membatalkan wudu. Jadi berlaku pertikaian di kalangan para ulama dalam hadis tadi yang baru kita bacakan, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adakah di sana ada lapik ataupun tak berlapik? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada keluasan dalam bab ini, kan ulama kita berbeza pandangan, bolehlah kita berlapang dada. Yang keempat, boleh melakukan perbuatan sebagaimana yang terkandung dalam hadis ini dan ianya tidak membatalkan solat. Dalam hadis tadi Nabi SAW, tiap kali Nabi nak sujud, Nabi akan menyentuh tubuh isterinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bolehkah lakukan sedemikian rupa? Kata para ulama, tidak menjadi masalah. Kalau memang tempat tu sempit, ada orang sedang berehat, ada orang sedang tidur, berbaring, kita pula solat di tempat yang sama. Kalau kita nak sujud, kita terpaksa pegang dia, jadi dia boleh gerakkan kakinya untuk beri laluan kepada kita untuk sujud, maka itu tidak membatalkan solat kita. Perbuatan sedemikian rupa, dia ada kemaslahatan bagi solat tersebut dan ia tidak membatalkan solat tersebut. Yang kelima, ulama berbeza pandangan mengenai isu wanita keldai dan anjing hitam apabila berlalu di depan orang yang solat. Adakah dia membatalkan solat ataupun tidak? Ada sebahagian riwayat hadis yang mengatakan wanita keldai dan anjing hitam apabila berlalu di hadapan orang yang sedang solat membatalkan solat tersebut. Cuma para ulama mengambil pendekatan yang berbeza dalam memahami riwayat tersebut. Ada sebahagian ulama yang mengambil secara literal. Mereka mengatakan yang wanita kalau berlalu dekat depan orang yang sedang solat, keldai kalau berlalu dekat depan orang yang sedang solat, anjing hitam kalau berlalu di hadapan orang yang sedang solat, maka itu membatalkan solat orang tersebut. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula di kalangan para ulama mengatakan tidak. Wanita kalau berjalan lalu di hadapan orang yang sedang solat, ataupun keldai yang jalan lalu, ataupun anjing hitam yang berjalan lalu, ketiga-tiga ini tidak membatalkan solat. Dia mengurangkan solat tersebut, tapi dia tidak membatalkan solat tersebut. Itu pandangan kedua di kalangan para ulama. Pandangan ketiga di kalangan ulama, mereka membezakan. Mereka mengata kalau wanita berlalu di hadapan orang yang sedang solat, itu tak batal. Kalau keldai berjalan lalu di hadapan orang yang sedang solat, itu pun tak batal solatnya. Tetapi kalau anjing hitam berjalan lalu di hadapan orang yang sedang mendirikan solat, itu membatalkan solat. Dan mereka berhujah, kenapa wanita bila jalan ke hadapan orang yang sedang solat tak membatalkan solat adalah kerana disebabkan hadis Aisyah yang kita baru bacakan hari ini. Aisyah berada dekat depan Nabi, terlentang dekat depan Nabi, sedang berehat dekat depan Nabi. Kakinya berada dekat depan kiblat Nabi, dalam keadaan Nabi sedang solat. Tetapi Nabi carry on dengan solat tersebut. Nabi teruskan solat tersebut. Itu menunjukkan keberadaan seorang wanita di hadapan lelaki, di hadapan suaminya yang sedang mendirikan solat, itu tidak membatalkan solat. Kenapa pendapat ketiga mengatakan yang keldai kalau berlalu ke hadapan orang yang sedang solat tak membatalkan solat? Ini adalah disebabkan hadis Ibnu Abbas yang kita kongsikan pada minggu lalu. Yang mana Ibnu Abbas satu ketika dia datang nak solat berjemaah dengan Nabi, dia menaiki keldai. Dan dibawa keldainya berjalan di hadapan sebahagian saf-saf makmum yang sedang solat mengikuti Nabi SAW.
Walaupun dia berjalan lalu bersama-sama dengan keledainya dekat depan sebahagian saf, Nabi SAW tidak menegurnya. Itu menunjukkan yang perbuatan itu dibenarkan, itu menunjukkan yang perbuatan itu tidak membatalkan salat. Jadi berlaku sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang isu wanita, keledai dan anjing hitam. Adapun pendirian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia berpandangan wanita kalau berjalan dekat depan orang yang sedang solat itu tak membatalkan solat. Kenapa? Kerana beliau sendiri pernah berbaring terlentang dekat depan Nabi SAW dan Nabi tidak mengulangi solatnya. Nabi tidak membatalkan solatnya. Itu merupakan pendirian Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan isu ini. Jadi itulah di antara beberapa perkara yang kita nak kongsikan kepada antum pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sebalik perkongsian ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan pada minggu hadapan. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.